Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah waktunya, platformnya untuk kita bawakan diskusi, perbincangan melihat kepada perkembangan dan juga tumpuan di peringkat Asia dan juga peringkat serantau ini. Untuk minggu ini kita nak menyorot apa yang telah diisytiharkan ataupun apa yang telah diambil maklum di sidang kemuncak besar yang pertama di dunia yang melihat kepada perbincangan berkaitan dengan keselamatan kecerdasan ataupun kecergasan buatan AI yang telah pun bersidang di Bletchley Park, United Kingdom pada minggu lepas. Kembali saya bacakan dalam laporan Xinhua yang mana mengatakan pengisytiharan mengenai keselamatan kecerdasan buatan AI diumumkan pada sidang kemuncak pada Khamis yang mana di bawah deklarasi tersebut 28 buah negara dan juga Kesatuan Eropah bersetuju mengenai keperluan usaha global terbaru dan juga memastikan AI dibangunkan dan juga dimanfaatkan dengan cara yang selamat dan juga bertanggungjawab. Jadi untuk platform Agenda Awani Asia ini, satu, selain daripada kita melihat dan juga memberi respon kepada apa yang telah pun dicapai dalam pengisytiharan pada persidangan tersebut, itu pertama. Keduanya, kita melihat kepada bergerak ke hadapan apa sebenar baik dan juga buruknya ataupun apa tawaran dan juga risiko apabila kita bercakap tentang kebangkitan AI dalam tahun-tahun mendatang ini. Jadi untuk waktu ini, seperti biasa dalam platform Agenda Awani Asia, kita tampilkan dua tetamu. Yang pertamanya Zhang Hong ataupun Satria, wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG. Dan yang kedua, kita akan bersama dengan Profesor Mada Teknologis Dr. Aznul Khalid Mat Sabri yang merupakan daripada Jabatan Kepintaran Buatan, Fakulti Sains Komputer dan juga Teknologi Maklumat daripada Universiti Malaya. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, kalau boleh dikongsikan, telah pun dimaklumkan dalam persidangan tersebut, China, Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah bersetuju untuk bekerjasama dalam melihat kepada AI ataupun pembangunan ataupun apa risiko dan sebagainya tentang AI ini. Mungkin sebagai pendahuluan, apabila kita bercakap tentang AI ini, apa sebenarnya, di mana sebenarnya kedudukan dan juga pandangan daripada China? Zhang Hong. Ya, terima kasih Fauzi. Sebenarnya kalau kali ini kita lihat Britain sebagai tuan rumah sidang perbincangan kali ini, dia sudah cukup berusaha untuk mengundang China menyertai sidang perbincangan kali ini kerana dia menghadapi banyak tekanan dalam cubaan tersebut lah. Seperti apa yang ketika dia PM Sunak dia berdialog dengan Elon Musk, Elon Musk dia sudah katakan iaitu dia amat gembira kali ini China sudah tiba atau hadir dalam sidang kebijakan kali ini kerana kalau China tidak datang, sebenarnya sidang kebijakan ini tidak bermakna. China sekarang sudah menjadi satu pemain yang cukup besar dalam bidang ini. China hanya diizinkan menyertai agenda untuk hari pertama sahaja. Hari kedua tidak ada. Jadi bagaimanapun China masih datang kerana kita melihat ini merupakan satu platform kerjasama antarabangsa dan multilateral. Kerana kita tahu sekarang memang kalau AI boleh dikatakan yang amat maju dalam bidang ini, masih berapa negara yang cukup maju. Tapi ini kalau apa risikonya atau cabarannya atau juga pencapaiannya akan dibawa dengan perkembangan AI ini akan dikongsikan atau dihadapi oleh semua negara. Dan apa yang dibimbang oleh China itu ketika nanti mungkin negara-negara membangun mungkin mereka ketinggalan sedikit. Ketika mereka nak masuk ke bidang ini, semua standar sudah ditetapkan oleh negara-negara maju yang kurang adil, yang meletakkan banyak sekatan kepada pembangunan negara-negara lain. Jadi oleh itu kali ini naik Menteri Sains dan Teknologi China Wu Zhaohui, beliau sudah menyatakan dalam ucapannya katakan dalam usaha memajukan AI, semua pihak harus menjunjung prinsip berorientasikan manusia dan meningkatkan pengurusan dan kawalan risiko. Dan juga adalah perlunya meningkatkan perwakilan dan hak bersuara negara-negara membangun dalam tabir urus AI di samping merapatkan jurang kepintaran dan keupayaan tabir urus antara negara berkenaan. Jadi kita nak bersuara mewakili negara-negara membangun kerana China dulu dalam banyak bidang pernah mengalami risiko macam ini. Ketika kita sudah mencapai kemajuan nak bersuara dalam arena antarabangsa tapi sudah didiamkan, tidak ada peluang kerana semua standar, semua ala untuk permainan ini, peraturan untuk permainan ini sudah ditetapkan oleh negara-negara maju.
Itu kebimbangan China melihat kepada kebangkitan AI khususnya kepada negara-negara yang membangun, termasuklah kalau cakap negara membangun termasuklah Malaysia. Tapi untuk waktu ini Prof mungkin boleh kongsikan di mana sebenarnya kita berada apabila kita bercakap tentang kebangkitan AI, dan juga saya nak merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Kerajaan sedang berusaha untuk membawa masuk peneraju utama industri kecerdasan buatan AI ke Malaysia untuk menjadikan negara sebagai hub AI di rantau ini. Jadi mungkin beri sedikit gambaran di mana sebenarnya kedudukan kita dan juga sejauh mana komitmen yang diletakkan kerajaan untuk melihat potensi pencapaian dan mungkin tawaran yang ada dalam kebangkitan AI ini, Prof. Okey, terima kasih Saudara Fauzi. Soalan yang baiklah, kita kena tahu kedudukan Malaysia dahulu sebelum kita bergerak lebih jauh. Jadi actually kalau kita nak tengok secara holistiknya, kerajaan dah mula mengorak langkah lah. Satu contoh komitmen besar yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam bajet yang baru-baru ini diumumkan, sejumlah 20 juta ringgit telah committed lah by the Malaysian government untuk diberikan kepada Universiti Teknologi MARA, Universiti Teknologi Malaysia, untuk menubuhkan fakulti kepintaran buatan. Ya. Tapi itu satu langkah yang agak besar lah, sebab sebelum ni tak pernah lagi dalam mana-mana bajet diumumkan secara rasmi sejumlah wang akan dibelanjakan untuk penumbuhan fakulti ataupun mana-mana institusi seperti itu. And saya rasa selain daripada itu, kita pun ada dasar National AI Roadmap yang kita telah bangunkan. Tapi semua ni dibangunkan atas dasar apa? Sebab kalau kita tengok, dia ada satu indeks yang dipanggil Government AI Readiness Index. Kalau setakat tahun 2020, Malaysia berkedudukan di nombor 28. So kalau ikutkan, kita punya kedudukan tu tak berapa baik. And dalam National AI Roadmap tu sendiri, bila saya baca dan teliti, cabaran-cabaran yang kita hadapi tu cabaran yang sama mana-mana negara hadapi lah, which is talent, lepas tu kurangnya kepentingan syarikat-syarikat di Malaysia sendiri untuk melabur dalam penggunaan AI untuk kegunaan seharian. Sebab apa? Dia sebenarnya kalau kita tengok daripada aspek bisnes, Malaysia ni 98% is being made of SMEs, syarikat-syarikat SME. So syarikat-syarikat SME ni, bila mereka melakukan perniagaan, they have a proven business model yang dah boleh, orang kata, mereka pegang untuk menjana pendapatan. Jadi untuk adopt a new technology that is based on AI is actually risky, sesuatu yang sangat berisiko. Jadi sekarang ni ada kelompongan yang kita boleh nampak di mana tiada, orang kata, pemain-pemain industri. Kalau kita nak tengok apa kebangkitan AI, kita dikejutkan dengan ChatGPT. So ChatGPT tu sebelum dia keluar secara umum, secara public, which is I think early this year, sebelum tu dia dah orang kata dikeluarkan sebagai satu library lah yang boleh digunakan oleh pihak penyelidik dan sebagainya. Dia panggil GPT 3.5. It's a library yang boleh digunakan oleh pengatur cara lah untuk membangunkan aplikasi berasaskan chatbot lah, berasaskan teknologi AI ni, large language model dia panggil lah. Tapi between sekitar 5 ke 6 bulan sebelum 2023 tu, awal Januari tu, penggunaan teknologi AI ataupun large language model ni tak tinggi. Tapi the moment that ChatGPT was announced, diumumkan, semua orang terkejut dan mula menggunakan. Maksudnya ada bukti yang kukuh, there is a need to customize AI technology for Malaysian usage. So sekarang ni susah lagi nak guna kat Malaysia ni, sebab belum ada lagi pemain-pemain lokal ataupun tempatan yang menawarkan AI products and services untuk kegunaan 98% SME owner kat Malaysia ni. So saya boleh berhenti setakat itulah.
Prof, sebelum saya nak tanyakan tentang cabaran dan juga tawaran ada pada AI, khususnya kita melihat pada skop bidang perniagaan dan juga ekonomi untuk PKS ataupun SME ini, mungkin saya nak minta Prof untuk beri sedikit penjelasan tentang kebimbangan masyarakat awam berkaitan dengan bila adanya ataupun bangkitnya AI ini akan memberi ancaman terhadap sosioekonomi manusia secara khususnya. Kita bercakap tentang sektor pekerjaan. Apabila adanya AI, ramai yang risau, nanti adakah kita akan digantikan dengan teknologi ini pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi mungkin beri sedikit pandangan dan juga penjelasan tentang di mana sebenarnya apabila kita bercakap tentang kehadiran kebangkitan AI dalam sosioekonomi dan juga melihat kepada sektor pekerjaan manusia ini, Prof. Ya, kalau saya nak kupas panjang lah. Tapi saya cuba singkatkan. Okey, tapi sebenarnya bila kita nak percaya sesuatu, kita akan percaya berdasarkan evidence ataupun bukti. Sama ada sesuatu tu orang kata boleh digunakan dengan baik ataupun tidak lah. Jadi setakat ini di Malaysia, penggunaan AI tu belum meluas. So yang kita dengar ni adalah lebih kepada orang kata hearsay lah. Apa yang AI boleh orang kata disrupt the employment sector dan sebagainya. Itu adalah isu yang kita hadapi sekarang ni. Tetapi what we need is actually kita perlu ada penggunaan AI yang secara beretika, iaitu the concept of AI governance. Jadi macam yang saudara Satria bincangkan tadi, ada keperluan AI governance. Sebab tu kesemua negara ni berbincang sama-sama macam mana nak menggunakan AI secara beretika. Tetapi kita tak boleh terlepas sekali lagi. Ketika perkara ini dibincangkan oleh negara-negara besar, satu formulasi yang orang kata localized perlu dilakukan di peringkat tempatan, dan saya rasa benda tu memang sedang dilakukan pun di peringkat mestilah Kementerian Sains dan Teknologi. Cumanya kita tak boleh orang kata terperangkap dalam situasi yang mana kita nak regulate ataupun tekankan sangat AI governance ni, sebab kita belum lagi nak melonjak dalam penggunaan. Kan? So kita kena seimbangkan antara pentadbiran penggunaan AI ni supaya orang lebih terbuka untuk menggunakan kepintaran buatan, dan kita perlu jelaskan yang sama ada dia takkanlah mengubah sangat landscape pekerjaan tu. Sebaliknya dia orang kata kalau dulu ada konsep knowledge worker, kan? So sekarang kita nakkan ada satu generasi pekerjaan yang baru yang mana a level of automation is being achieved. So mereka akan menggunakan teknologi untuk bekerja dengan lebih efisien dan pantas. Tapi maksud apa yang saya nak sampaikan, pentadbiran dan regulasi itu penting, tapi at the same time ada satu mekanisme yang mana boleh melonjakkan syarikat-syarikat baru yang akan offer products and services based on AI, so that kita tak orang kata terlalu sekatlah daripada isu keselamatan. Tapi kalau nak jawab secara langsung apa yang saudara Fazi tanyakan tadi, in AI there is this concept called explainable AI ataupun trust AI. So yang kita takut sebenarnya bila berkenaan dengan AI ni sebenarnya bila for example like kita pergi ke hospital, and kalau kita bersandarkan kepada teknologi AI, kita bagi data dan teknologi itu akan bagi tahu sama ada kita ada satu penyakit, kanser dan sebagainya. Kalau kita berjumpa dengan doktor, kita jumpa doktor tu secara bersemuka, secara fizikal, dan kita pun fahamlah, maksudnya dia dah belajar, dia punya degree, berdasarkan pengalamannya, itulah hasil diagnosis dia. Tetapi ada konsep black box dalam AI ni yang masukkan data, tak tahu macam mana, tiba-tiba keluar result. Macam mana kita nak percaya kan? Tetapi benda tu sedang dibincangkan oleh researcher, dan memang dalam bidang pendidikan ada a new technology lah, a paradigm in AI where dia dipanggil explainable AI dan juga trust AI. Maksudnya dia explain how the result is being achieved lah. So memang boleh dilakukan dari segi governance dan juga teknologi dan pendidikan.
Zhang Hong ataupun Satria mungkin juga boleh dikongsikan tentang pengalaman China dalam menggunakan pakai dan juga membangunkan AI ini, dan tadi disebutkan tentang regulasi dan juga pengawalan ataupun pentadbiran terhadap AI ini. Mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya pengalaman China dalam peluang dan juga cabaran dalam AI ini. Ya, saya bukan yang profesional dalam bidang ini. Mungkin, tapi saya sudah rasa mungkin AI sudah banyak digunakan dalam kehidupan di rakyat China punya. Kerana kita tahu macam ada berapa syarikat di China macam Baidu, Alibaba dan macam Xiaomi, Huawei, mereka juga sudah melabur banyak dalam teknologi AI dan banyak menggunakan AI dalam produk mereka. Termasuk macam saya dengar beberapa bulan yang lalu pernah bawa wartawan dari Malaysia untuk mencuba menaiki taksi tanpa sopir itulah dan pemandu itu, taksi tanpa pemandu. Kita tengok kita ketika masuk kereta itu dan masuk ke destinasi kita nak pergi, dia sendiri akan beroperasi, dan ketika ada lampu yang merah, dia akan tunggu di sana, dan seketika dia boleh putar ke kiri ke kanan, dan kebetulan kita tengok tiba-tiba ada orang yang menyeberangi jalan. Kita amat takut dan kita nak tahu tengok apa reaksinya, responnya. Tak sangka dia langsung pipi mengeluarkan itu amaran kepada itu orang yang menyertai di seberang kereta kami. Jadi saya rasa ini mungkin juga penggunaan AI ya. Dan kalau dalam kehidupan kami sendiri, kita berapa tahun yang lalu sudah ada macam saya beli satu itu alat pemain muzik lah dari Xiaomi, jenama Xiaomi. Kita boleh langsung panggil, Syai Tongxie, silalah memainkan satu muzik untuk saya. Dia akan langsung memilih satu muzik yang disukai oleh Satria, kerana dulu sudah banyak dipilih oleh Satria. Dan ketika Satria sudah memberi satu lagi alat elektronik yang jenama yang sama, dia boleh sambung dengan alat pemain muzik tersebut. Saya boleh langsung panggil alam ketika mendengar muzik. Saya panggil dia, buka TV langsung dibuka. Dan minta suruh itu robot untuk membersihkan rumah. Dia boleh juga langsung menghantar itu robot untuk membersihkan rumah saya. Saya rasa mungkin ini semuanya penggunaan AI dalam kehidupan kami. Dan pada masa yang sama kita pun boleh lihat kalau Huawei dia lebih hebat. Dia sudah menggunakan AI untuk pentadbiran bandar yang cerdik, supaya macam dalam lalu lintas seluruh bandar dia boleh mengawal supaya menjadi semakin lancar. Saya rasa ini semuanya penggunaan AI, dan termasuk kalau Alibaba satu platform e-dagang, dia juga menggunakan AI untuk mempromosi produk yang lebih disukai oleh pengguna kepada mereka. Supaya dia ketika melayari telefon pintar, semuanya nak beli. Saya rasa ini semuanya penggunaan AI dalam kehidupan kami. Mungkin kita tak sedar sebenarnya AI sudah banyak mempengaruhi kehidupan kami pada masa ini. Prof, secara jujurnya apabila kita mendengar perkongsian oleh Zhang Hong ataupun Satria itu, kita pastinya nak menginginkan satu ataupun berimajinasi satu hari nanti kita akan bergerak ke arah itu. Jadi untuk waktu ini, bagaimana ataupun apa caranya untuk Malaysia perlu bergerak dan juga melihat kepada peluang inovasi dan juga teknologi AI ini? Kita peluang yang sedia ada perlu kita merebut, dan juga bagaimana kita nak memperkasa menggunakan pakai AI di setiap lapisan masyarakat. Tadi dikongsikan SME ataupun PMKS di Malaysia secara khususnya masih belum ready ataupun masih lagi belum bersedia apabila kita bercakap tentang menggunakan pakai AI ini. Tetapi apa keperluan yang cukup mendesak apabila kita bercakap tentang inovasi dan juga peluang yang ada dalam kebangkitan AI ini untuk Malaysia, Prof? Okay, so actually kalau kita refer kepada National AI Roadmap tu, dia ada bagi strategi-strategi lah. Tapi kalau saya boleh kupas daripada pandangan saya sendiri, ada 3 orang kata tujahan yang kita perlu fokus. Satu macam yang saudara Fauzi cakap tadi tu, which is element of trust. So masyarakat perlu perlu convince yang AI ni is something that is
yang mereka perlukan. Kita pun tak nak ketinggalan lah, macam dekat China, kita pun nak juga naik taksi yang boleh automatic mainkan lagu yang kita suka. Second, tujuan yang kedua, yang macam saya cakap tadi tu, maksudnya perlunya ada a new breed of entrepreneurs, usahawan yang boleh menawarkan products and services yang bersandarkan kepada teknologi AI untuk digunakan oleh SME ini. So there will be a new breed of SME yang akan disturb the distribution tu, so that sebab bila dia nak beli ataupun dia nak guna AI, dia tak tahu nak start daripada mana. Dia perlu ada satu pemain yang offer product and services ni. So the third is talent. So universiti perlu bekerjasama untuk sama-sama membangunkan orang kata bakat-bakat yang orang kata menjurus kepada teknologi kepintaran buatan, supaya mereka ni sedia untuk menceburkan diri dalam bidang keterampilan, sama ada dalam syarikat-syarikat yang sedia ada ataupun menceburkan diri dalam syarikat-syarikat pemula ataupun startup yang dalam tujuan kedua tadi tu, to become part of the new breed. So kalau kita tengok lebih jauh, 20 juta yang kerajaan Malaysia laburkan kepada orang kata universiti tu, dia perlu dilakukan secara strategik, yang mana diwujudkan satu konsortium research universities, UM, USM, UTM, UKM, UPM perlu sama-sama bekerjasama. Dan macam yang Saudara Fauzi cakap tadi tu, sebab kita nak ada penggunaan teknologi tu dekat setiap lapisan masyarakat. Jadi setiap universiti tu boleh orang kata champion one vertical. So macam UM, dia boleh champion penggunaan teknologi dalam bidang perubatan, dalam manufacturing contohnya. Kalau UTM maybe robotik, UKM apa, UPM maybe agriculture. Jadi bila ada konsortium dan orang kata kerjasama yang holistik daripada universiti, sebab AI ni adalah satu teknologi yang bersifat intelek, kan? And then research yang dikeluarkan tu adalah orang kata sedia untuk digunakan oleh pihak industri, pihak industri untuk ditawarkan kepada masyarakat. So dia start from the very top, kita define the different industry that is required by the Malaysian people, produce at the university level, and then kita make sure industry is ready to adopt it, the SMEs dengan syarikat-syarikat pemula ataupun yang baru ni, then dia offerkan secara terus kepada orang kata masyarakat. Kalau kita tengok kat luar pun sama. Kalau kita tengok teknologi ni dibangunkan dekat mana? Dekat Stanford, dekat MIT, and then dia pergi dekat jurang yang lebih luas, dekat Silicon Valley, dan dia pergi. SenseTime pun sama. Mereka menggunakan teknologi yang dibangunkan daripada universiti dan profesor. Jadi perlunya orang kata kerjasama yang lebih strategik lah antara universiti, industri untuk kepentingan masyarakat. Okey, Prof, saya ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit akhir ini, boleh dikongsikan tentang sinergi kerjasama itu. Saya nak melihat kepada peluang untuk Malaysia dan juga China untuk kita bekerjasama untuk bukan saja kita bercakap tentang perkara-perkara lain, tetapi kita bercakap tentang kebangkitan AI ini. Apa kerjasama strategi yang boleh dilakukan antara Malaysia dan juga China, khususnya untuk berkongsi teknologi dan juga kepakaran dalam AI ini, Prof? Jadi sebenarnya bila orang kata kerjasama daripada segi akademik dan pendidikan ni, dia tak mengenal sempadan. Jadi kalau saya boleh orang kata nak highlight ataupun ketengahkan, dekat jabatan saya sendiri memang kita ada kerjasama dengan China. So one of our students sebenarnya pernah bekerja untuk WeBank, kan? Untuk syarikat di China lah, dan dia terlibat sebagai engineer untuk bangunkan teknologi deep learning dan sebagainya, dan kita pun mendapatkan grant dan sebagainya. So peluang tu memang sentiasa ada, tapi kalau nak katakan peluang yang dibangunkan dengan lebih strategik, kita mungkin lihat kepada syarikat-syarikat yang dah orang kata berkepentingan dan ada di Malaysia seperti Huawei, yang macam Saudara Satria cakap tadi, supaya mereka boleh lebih melihatkan diri mereka lebih prominent di universiti-universiti untuk menawarkan infra. Okay? Sebab actually pelaburan yang untuk membangunkan teknologi AI itu sangat besar lah daripada segi infra. Kalau nak bangunkan teknologi ChatGPT itu sangat besar data yang diperlukan dan elemen komputasi yang diperlukan. Jadi kita kekurangan daripada segi itu, daripada segi dana dan sebagainya. Jadi daripada segi pendidikan kita boleh berkongsi problem statement yang sama, permasalahan yang sama, tetapi kalau ada sinergi daripada segi perkongsian infra, cloud dan sebagainya, jadi I think Malaysia akan
lebih mudah untuk ke hadapan, dan kita boleh tengok a win-win collaboration lah dengan China, boleh test a user market yang kat sini, dekat ASEAN, macam mana dia nak penetrate. Sebab Malaysia ni, one of our key, orang kata unique selling point is we are very diverse. What works in Malaysia should work for the whole of ASEAN. Itu my personal pendapat lah. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madara Teknologi Dr. Aznul Khalid Mat Sabri daripada Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, dan seperti tadi kita bersama dengan Satria ataupun Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media China CMG, yang mana kedua-dua panelis pada minggu ini kita berbincang tentang melihat kepada apa sebenarnya tawaran, peluang dan mungkin ada risiko apabila kita bercakap tentang keselamatan, kecerdasan ataupun kecergasan buatan AI. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin, salam hormat.